Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Irwani Hazirah binti Habib di 202011093858 akan membentangkan penyelidikan tahun akhir yang bertajuk Pengaruh Faktor Sosial terhadap Tingkat Stres yang dihadapi oleh pelajar universiti. Abstrak. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap stres serta menentukan pengaruh faktor sosial terhadap stres yang dihadapi oleh pelajar universiti. Responden terdiri daripada 100 orang pelajar universiti awam. Kajian ini menggunakan kaedah deskriptif, statistik dan inferensi. Borang soal selidik yang diedarkan secara dalam talian digunakan sebagai instrumen kutipan mengumpul data. Keputusan analisis tahap stres menggunakan DAS 21 dan PAS 11 menunjukkan tahap stres pelajar universiti adalah sederhana. Keputusan analisis korelasi pula menunjukkan wujud hubungan yang signifikan di antara faktor sosial dengan stres. Sebagai kesimpulan, status tahap stres pelajar universiti berada pada tahap sederhana dan faktor sosial merupakan salah satu faktor penyumbang. Seterusnya pula ialah pengenalan. Menurut Ahmad dan Ambotang 2020, tekanan merujuk kepada satu keadaan resah yang dialami oleh seseorang akibat tekanan fizikal atau mental. Sesiapa sahaja boleh terdedah kepada keadaan ini selagi mana masalahnya tidak dapat diselesaikan dalam tempoh masa tertentu. Kebiasaannya, punca utama stres seringkali dikaitkan dengan masalah dalam kehidupan seperti masalah peribadi, masalah persekitaran dan lain-lain. Seterusnya, kewujudan stres bukan sahaja melibatkan orang-orang dewasa yang bekerja, malah juga wujud dalam kalangan pelajar-pelajar iaitu golongan belia. Menurut Ismail 2023 di dalam Akhbar Utusan Malaysia, seorang mahasiswa Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA telah membunuh diri kerana mengalami tekanan pada Julai 2023. Hal ini membuktikan bahawa golongan belia kini juga kerap mengalami stres sehingga membawa kepada kematian. Seterusnya, tinjauan literatur. Menurut Mustafa ETAL 2009, kajian menunjukkan bahawa punca utama stres dalam kalangan pelajar wanita tahun akhir ialah disebabkan oleh faktor peribadi atau hubungan interpersonal, diikuti oleh faktor persekitaran pembelajaran dan faktor akademik atau pembelajaran. Selain itu, hasil analisis menggariskan 4 kategori faktor utama yang mempengaruhi kejadian stres di kalangan pelajar, iaitu faktor interpersonal, faktor eksternal dan faktor akademik serta faktor persekitaran. Hasil kajian ini turut menunjukkan kepentingan pengurusan stres pelajar dalam konteks persekolahan, khususnya yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan persekitaran pendidikan. Ahad dan Lee 2023. Seterusnya, menurut Muhayyadin, ETAL 2020, punca utama stres seringkali dikaitkan dengan masalah dalam kehidupan seperti masalah peribadi, masalah persekitaran dan lain-lain. Kesan stres juga boleh menjejaskan kualiti kehidupan seseorang dan orang sekelilingnya. Analisis statistik deskriptif telah menunjukkan bahawa tidak wujud korelasi antara signifikan di antara stres dengan masalah peribadi. Namun, faktor akademik merupakan punca stres bagi pelajar. Di samping itu, kajian oleh Ramli ETAL 2020 menunjukkan aspek peribadi bukan faktor yang mempengaruhi stres dalam kalangan pelajar USM. Kajian ini dirujuk penting kepada masyarakat terutama ibu bapa serta pihak universiti agar lebih peka dengan isu tekanan dalam kalangan pelajar demi kesejahteraan kesihatan mental mereka. Seterusnya, metodologi. Data dikumpul menggunakan borang soal selidik. Soal selidik terdiri daripada 3 bahagian. Bahagian A memerlukan maklumat demografi seperti jantina, bangsa, kategori pendapatan ibu bapa, institusi pengajian, bidang pengajian, peringkat pengajian, semester terkini dan skor PNGK. Bahagian B mengukur tahap stres menggunakan kaedah DAS 21 dan PAS 11. Bahagian C pula mengukur pengaruh faktor sosial terhadap stres. Kumpulan responden sasaran adalah mahasiswa dan mahasiswi universiti awam. Sebanyak 100 maklum balas daripada responden yang boleh digunakan diterima. Bagi mencapai objektif 1, analisis data dijalankan secara statistik deskriptif melalui bacaan min dan sisihan piawai. Seterusnya, bagi mencapai objektif 2 dan 3, ujian taburan normaliti dan ujian korelasi Spearman dijalankan. Dapatan kajian dan perbincangan.
Yang pertama ialah analisis deskriptif. Hasil kajian menunjukkan 47% daripada responden adalah lelaki dan 53% perempuan. Daripada aspek bangsa, majoriti responden terdiri daripada bangsa Melayu iaitu 85%, India 5%, China 4% dan lain-lain bangsa 6%. Seterusnya, responden yang berpendapatan T20 ialah sebanyak 11%, M40 seramai 25% dan yang paling ramai ialah B40 iaitu 64%. Majoriti pelajar yang mengambil bahagian dalam soal selidik terdiri daripada pelajar ijazah sarjana muda sebanyak 100% daripada semester 1 hingga semester 8. Seterusnya, terdapat 7 soalan bagi mengukur tahap stres menggunakan kaedah DAS 21 digunakan. Berdasarkan maklum balas yang diterima, min keseluruhan ialah 2.16 yang menunjukkan tahap stres pelajar universiti berada pada tahap sederhana. Bagi analisis faktor sosial pelajar universiti, nilai min keseluruhan yang direkodkan adalah 2.61%. Dapatan kajian dan perbincangan. Yang kedua ialah ujian normaliti dan korelasi Spearman. Ujian normaliti turut digunakan untuk mengetahui sama ada data yang diperolehi berbentuk parametrik atau tidak parametrik dan seterusnya bagi menentukan analisis impresi yang sesuai digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan kajian. Keputusan dari ujian statistik Kolmogorov, Smirnov dan Shapiro-Wilk mencatatkan nilai P bagi DAS 21 dan faktor sosial adalah antara 0.000 hingga 0.002. Maka kedua-dua ujian tersebut menunjukkan nilai yang signifikan yang mana kedua-duanya memiliki nilai P lebih kecil daripada 0.05, di mana HO tiada masalah normaliti ataupun ditolak. Keputusan ini memberi indikasi data bertaburan tidak normal. Analisis korelasi Spearman telah dijalankan setelah melakukan ujian normaliti bagi mencapai objektif kedua iaitu menentukan hubungan korelasi antara faktor dengan faktor sosial bagi ujian korelasi antara faktor stres dan faktor sosial. Keputusan menunjukkan wujud hubungan yang signifikan iaitu P sama dengan 0.002 di antara faktor stres dengan faktor sosial. Kesimpulannya, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap stres pelajar universiti melalui kaedah DAS 21 dan PAS 11. Selain itu, kajian ini dijalankan untuk menentukan pengaruh faktor sosial terhadap stres. Keputusan merekodkan tahap stres yang sederhana bagi objektif satu dan wujud hubungan korelasi signifikan antara kedua-dua faktor ini. Penemuan kajian ini diharap dapat membantu pembangunan strategi sokongan yang lebih baik di peringkat universiti bagi menambah baik jaringan sosial yang ada di universiti. Selain itu, aktiviti menyediakan perkhidmatan kaunseling, program pembangunan diri atau sumber lain juga boleh diadakan dan ditambah baik agar dapat membantu pelajar dalam menghadapi tekanan dan meningkatkan